Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Impian Anggun. Telahkah anda menikmati hidangan anda pada hari ini? Betul hanya kita menjadi rakyat Malaysia, terdapat pelbagai variasi makanan yang bukan sahaja enak tetapi juga ditawarkan dengan harga yang cukup murah. Namun adakah ini menjadi punca kepada masalah obesiti di Malaysia? Semua ini dan banyak lagi dalam Impian Anggun. Cabarlah bila dipandang rendah, ya ditertawakan. Semuanya dorongan menjadikanku berusaha. Akan ku tunjukkan keyakinanku kini, kejelitaanku menarik hati. Ku ingin buktikan dapat ku atasinya. Riskin kau temanku. Roti canai, nasi lemak, mi Hokkien dan yong tafu memang kedengaran amat sedap. Apatah lagi jika ditambah dengan pengambilan snack seperti asam, jeruk dan juga makanan ringan. Ini semua boleh menjadi faktor kepada masalah kegemukan. Hari ini kita akan mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang apakah punca dan masalah ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai. Saya makan 5 kali dalam sehari. Pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam dan supper. Saya memang suka makan. Kat sini banyak tempat makanan yang best. Favourite saya ialah burger. Saya memang suka buat family saya pergi cari tempat makanan terbaik. Orang kata jalan-jalan cari makan, di mana ada makanan yang sedap, ke situlah kami tuju. Sekarang ni gathering, ngopi, reunion dah jadi satu trend. Kalau kita jumpa kawan-kawan, mestilah kita makan-makan kan? Melepak dan juga gathering antara punca yang menyebabkan kepada masalah obesiti. Maklumlah kalau dah berjumpa kawan-kawan tu macam-macam makanan yang dihidangkan. Kerana itu jugalah saya nak bersama dengan mereka yang menjawab persoalan tadi bersama dengan saya di studio. Apa khabar semua? Baik. Dan sekali lagi kita bersama dengan Azarina. Apa khabar Azarina? Baik, Alhamdulillah. Lebih baik kan? Aku bahagia pasal selalu gathering. Selalu gathering, selalu makan lah. Sebab tu aku lebih bahagia. Tapi saya tahu Dina suka masak kan? Oh, sangat suka. That's why I have my own cooking problem and cooking program. Cooking problem adalah sebab tak boleh tengok lauk nak masak Ya, sebab Nina orang Pakistani kan. So kita dibesarkan dengan makanan yang sangat sedap-sedap dan fabulous. So kita makan hari-hari semua sedap-sedap. Macam Nina, dia tak boleh makan 1, 2, 3 lauk. Kena makan macam 5, 6 jenis lauk dalam hari. Sekali duduk kena 5, 6 jenis fabulous. Okey, dan sebenarnya kita bukan saja bersama dengan panel-panel kita, sekali lagi kita bersama dengan Widya yang akan berkongsi tentang punca-punca kepada masalah obesiti ini. Okey, kalau kita lihat episod sebelum ni, kita dah bincangkan tentang banyak isu kegemukan. Okey, kita boleh rumuskan di sini punca kegemukan disebabkan oleh pemakanan dan juga gaya hidup kita. Memang ramai yang suka makan, tak salah sesiapa yang suka makan ni, tapi kita kenalah ambil makanan yang berkhasiat. I ambil makanan berhasil apa orang Sabah hari-hari makan sayur ulam-ulam semua. Bagus kalau macam tu. Okay. Tapi ni nak tanya Kak Widya You know, I read in a magazine. Rasa semua sini pun rasa minat fashion, betul tak? Betul. Macam tak sihat je semua pun minat fashion. Jadi macam dekat Hollywood, all the supermodels, especially like those Victoria Secret punya model semua, diorang terlalu taksub untuk kurus sampai diorang jadi become anorexic. Tapi diorang makan. It's not that diorang tak makan, diorang makan. Diorang makan 6 kali sehari. Saya tak tahu sama ada dia rebus rumput-rumput macam batu-batu ataupun dia cuma minum air tapi dia fulfilling menengok benda tu macam makan. Sebab 6 kali makan dia tak boleh gemuk. Macam mana tu? Okey, sebenarnya memang ada modul diet terbaik yang membuatkan kita kekal langsing dan sihat. Termasuklah makan 6 kali sehari. Mereka ni sebenarnya memang makan 6 kali sehari tetapi mereka tidak makan nasi. Mereka ni mengambil makanan yang kurang kalori untuk menggalakkan metabolisme mereka. So, makan apa? Nina suka ajak makan nasi. Dia yang suka ajak kita makan. Itulah. Tapi kalau bukan nasi lah kan, kadang-kadang ada juga antara rakan-rakan ni yang kalau waktu-waktu senggang ni makan keripik lah, makan asam lah, makan jeruk lah. Betul tak? Ada tak kawan-kawan anda begitu? Betul tu. Memang saya suka apa yang Fiza bagi tahu. Sebabnya kawan-kawan saya kat office, dia orang suka makan krepek.
Dan diorang bagi tahu kerepek tu boleh hilangkan stres. Tak tahulah betul ke tak. Kadang-kadang rasa macam makan keripik rasa macam tak gemuk. Okay. Bukan di office saja, malas di rumah, pelajar juga suka mengambil keropok-keropok macam ni, keripik-keripik macam ni, sebab bagi diorang bila kita makan keripik ni dia sebagai satu terapi. Sebenarnya salah. Di dalam keripik ni mengandungi kalori yang tinggi. Bila kita ambil terlalu banyak, masalah lain akan timbul. Yelah, keripik tu kan macam nipis kan. Bila makan tak Tapi rasa sebenarnya salah. kalori. Okey, jadi Widya, saya nak tanya sebenarnya berapakah jumlah kalori yang diperlukan dalam sehari? Dan macam mana kita nak bakar kalori tu kalau kita dah terlebih makan? Yes, Yes, sebab saya suka makan. orang Malaysia tak suka kalori. Dia tak cakap kalori, I kelebih kalori tak I tahu jawapannya. Saya pergi lari dekat padang bola. Padang bola. Okey, sebenarnya untuk perempuan, untuk wanita, kita hanya memerlukan 1,200 hingga 1,500 kalori sehari. Tetapi jika berlebihan, kita hendaklah membakar kalori ini dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti senaman dan juga bersukan. Exactly, saya cakap. Saya setuju. Maknanya boleh lari di padang bola. Padang bola. Padang bola. Padang kuda. Bukan naik kuda, Bagi lari lari kat kan? padang kuda. Terapi kuda. Dia uruskan kita. Ya, betul. Itu dia tadi pendapat anda semua mengenai tabiat pemakanan kita sendiri ni sebenarnya ataupun sikap kita tu yang mendorong kepada masalah obesity ni. Jadi itu yang akan kita bincangkan selepas ini bersama dengan seorang wanita ni yang memang hobinya adalah makan. Nama saya Aida Rahayu dan saya berumur 38 tahun. Berat badan saya ialah 76 kilo. Saya bekerja sebagai admin eksekutif. Hobi saya ialah melancong dan rileks bersama rakan-rakan. Saat yang paling seronok dalam hidup saya ialah bila saya dikelilingi oleh kawan-kawan lama saya, terutamanya rakan dari sekolah menengah. Yalah, 5 tahun kami membesar bersama. Ada saja cerita yang kami nak kongsikan. Bila kami keluar tu, agenda pertama yang kami buat mestilah makan. Kami boleh berborak dan makan. Kemudian sambung berborak dari pagi sampailah ke malam. Bila di office pula, saya ni jenis yang mesti ada makanan dalam laci. Saya tak boleh tak ada makanan. Perut saya cepat lapar dan saya mesti ada makanan di dalam mulut. Dalam peti ais pula, kek, jelly, pizza, burger, kari pap segera, popiah. Saya tak sedar perbuatan saya tu memudaratkan dan saya cuma sedar bila dimaklumkan oleh doktor yang saya ni menghidapi hypertension, gula di dalam darah saya tinggi dan saya tak jaga diet saya. Saya boleh kena stroke. So, saya tak tahu saya kena lakukan sesuatu. Tapi apa? Saya ni malas exercise. Satu hari saya nampak tubuh saya dah makin gemuk. Saya tahu saya kena berbuat sesuatu. Saya cari sendiri tempat mana yang terbaik untuk buat rawatan dan akhirnya saya jumpa Mayfair. Mereka yang nasihatkan saya tentang masalah saya. Bila saya di sana, mereka bukan saja concern tentang berat badan saya, tapi juga tentang penampilan wajah saya. Disebabkan pemakanan yang saya ambil, saya banyak bintik hitam dan juga blackhead di muka. Rupanya, semua tu berpunca dari hobi saya yang kuat makan. Saya rasa macam malu sangat sebab saya baru sedar yang saya penyebab rosaknya tubuh dan wajah saya. Target saya cuma satu aja. Saya nak kurangkan berat badan saya supaya nampak lebih cantik dan sihat. Itu aja.
Tu dia tadi masalah yang dialami oleh Elda. Dan kalau anda semua nak lihat hasilnya, nak tengok tak? Saya pun nak tengok hasilnya. Sebab hari ni saya tak sempat nak jumpa dengan Elda tadi di belakang. Saya nak kongsikan dengan anda semua hasil yang telah dilakukan ke atas Elda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Ini dia penonton seperti yang telah dijanjikan kepada anda semua dan juga penonton-penonton di studio. Sekarang ini kita akan saksikan sendiri perubahan yang telah pun berlaku kepada Elda setelah menjalani rawatan daripada Mayfair Borderland. Sekarang ini dipersilakan Elda. Banyak tak perbezaan? Banyak. Sangat banyak. Ini dia hasilnya sekarang. Jadi memang wow. Elda. Jadi apa perasaan ni? Saya rasa gembira sebab sebelum ni macam orang kata badan saya nampak berisi sikit. Setelah saya mendapatkan rawatan, berat saya telah turun sebanyak 26 kg dan blackhead pada muka saya dah hilang. Hilang 26 kg. Banyak tu. Macam mana? Apa nama rawatan tu? Rawatan yang kami berikan untuk Elda ialah Slim Master Pro 1 dan Pro 3 di mana ianya memecahkan lemak, mencairkan lemak dan membuang lemak daripada tubuh. Slim Master bukan hanya memecahkan lemak dan juga mencairkan lemak. Dan juga peralatan ni sama kaedahnya dengan membuat rawatan pembedahan membuang lemak. Tapi Slim Master lebih cekap dan selamat. Slim Master Pro 3 akan memecahkan lemak yang berada lebih ke permukaan kulit dan selulit. Okey, sekarang ni Nina tahu. Okey. Obsession ataupun obsesi terhadap makanan haruslah kita sendiri yang kontrol sebab seperti yang kita tahu dekat market semua banyak makanan sedap-sedap. Macam Nina sendiri kan, you tahu kan, I suka makan, suka masak. You suka masak, you pandai masak. Alhamdulillah, kalau terima I ada kasih. pantang, I pantang tengok. Pantang tengok mana? I tak ada pantang tengok, I pantang lahap. So kita kena kontrol diri kita sendiri daripada obsession kita untuk ambil makanan supaya kita boleh kekalkan berat badan kita. Betul tak? Betul. Saya nak tanya Cik Widya. Ya, saya. Asyik duk tanya tak Macam habis-habis. mana? Boleh tak berikan tips pemakanan yang sihat supaya kita semua boleh elakkan daripada obesiti? Okey, kata kita tengok visual ini dulu. Sarapan adalah waktu makan yang paling penting. Jangan tunggu sampai lapar baru makan. Pastikan dalam poket atau beg ada makanan seperti berikut. Makan yang kunyah perlahan untuk penghadaman dan mengekalkan keremajaan. Kurangkan garam, gula dan minyak dalam makanan.
Jadi dengan 4 tips ini serta melakukan senaman, kita akan dapat badan yang langsing dan kulit yang cantik. Tengoklah hasilnya. Maintain je. Itu pun salah satu hasil yang tengah pun hasil juga. Bahan uji kaji. Okey, tadi dia ada cakap dia kurus sekali hilang dengan Alda penyanyi ni. Dia punya blackhead semua kan, jerawat-jeragat semua kan sayang. So macam mana pula tu? Macam mana boleh hilangkan tu? Tips-tips dia macam mana? Bintik hitam ni tumbuh pada wajah disebabkan oleh darah kita mengandungi toksin. Jadi kita kena mengamalkan diet yang betul supaya bintik hitam yang baru tidak timbul lagi. Jadi bintik yang ada ni kita kena rawat juga supaya dia hilang. Jadi untuk kes Alda ni kita memberi rawatan Medi White di mana ia akan menghilangkan kesan parut ataupun kesan bintik hitam di pada wajahnya. Baiklah, jadi daripada perbincangan daripada hari ini dapatlah dirumuskan bahawa sebenarnya tabiat pemakanan kita itu yang mengundang kepada pelbagai masalah, antaranya masalah obesiti dan juga masalah kulit. Tapi anda semua jangan risau kerana kami boleh membantu anda untuk mendapatkan semula badan yang langsing. Anda hanya perlu typekan MF, jarak, nama, lokasi serta umur anda dan hantarkannya ke 33399. Bagi terapi wajah pula, anda boleh typekan RS, jarak, nama, lokasi serta umur anda dan hantarkannya ke 33399. Masalah obesiti ini jika tidak diatasi, ia boleh mengundang kepada pelbagai kemudaratan yang lain. Jadi pastikan anda menjaga kesihatan diri anda. Jumpa lagi dalam Impian Anggun pada episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.